Assalamualaikum Encik Hafiz, saya Nur Izzati binti Abdul Quddus daripada Universiti Malaysia Terengganu ingin bertanya beberapa soalan tentang kesan pandemik COVID-19 ke atas keluarga Encik. Waalaikumsalam. Baiklah. Okey, terdapat dua bahagian soalan iaitu bahagian A dan bahagian B. Kita akan mulakan dengan soalan bahagian A dahulu. Soalan yang pertama adalah asal usul atau latar belakang Encik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz. Saya berumur 28 tahun dan pendidikan saya yang tertinggi adalah Ijazah Sarjana Muda Pembangunan Sumber Manusia, lulusan daripada Universiti Malaysia Sarawak. Saya merupakan anak sulung daripada 5 beradik dan saya sekarang bekerja sendiri. Soalan yang kedua adalah jenis pekerjaan dan tempoh Encik Hafiz bekerja. Saya bekerja sendiri sebagai seorang peniaga, mengusahakan kafe makanan dengan isteri saya di Sarawak. Untuk tempoh bekerja sekarang, untuk bekerja sendiri saya dah bekerja dah hampir setahun lebih. Soalan yang ketiga adalah tempoh perkahwinan Encik Hafiz. Saya dah berkahwin selama setahun lebih. Saya berkahwin pada 15 bulan 11 2019. Dah lebih setahun dah usia perkahwinan saya. Bolehkah Encik Hafiz menerangkan serba sedikit maklumat berkaitan anak Encik Hafiz? Anak saya merupakan seorang anak lelaki berusia 4 bulan lebih. Bernama Aish Haider. Seorang je anak saya. Kami tinggal bersama di sebuah kampung di daerah Betong, Sarawak, iaitu Kampung Beladin. Aspek pendapatan keluarga. Okey, kita akan lanjutkan ke soalan bahagian B. Soalan pertama, sejauh manakah pandemik COVID-19 memberi kesan kepada keluarga Encik dari aspek pendapatan keluarga? Kesan pandemik COVID-19 ni kepada keluarga dan aspek pendapatan saya tu, saya rasa lebih kepada kesan kepada emosi saya, iaitu di mana saya merupakan seorang yang berasal daripada negeri Kedah, Baling, di daerah Baling, dan setelah berkahwin saya dan isteri menetap di kampung isteri saya lah, di Sarawak. Dan ini antara kesan daripada COVID-19 adalah saya tidak dapat nak berjumpa keluarga saya kerana dengan keadaan kos penerbangan yang meningkat 4-5 kali ganda dan penerbangan yang kerap sekali delay, antara permasalahan yang timbul bagi orang Sarawak yang untuk pulang ke Semenanjung lah. Dan di samping tu juga masalah yang keduanya, bila saya dapat, contoh kalau saya dapat balik Semenanjung, bila saya nak balik semula ke Sarawak, SOP yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak perlu dikarantin selama 2 minggu di pusat kuarantin, dan bagi orang yang bukan anak kelahiran Sarawak perlu membayar kos kuarantin tersebut lah, yang anggaran hampir 2,000 lebih, dan itu sedikit sebanyak menjadi tekanan emosi kepada diri saya. Soalan B, adakah pandemik COVID-19 menjejaskan emosi Encik dan keluarga? Jika ya, mengapa? Dari segi emosi, macam saya jelaskan tadi lah, memang COVID-19 ni menjejaskan emosi saya dan keluarga, disebabkan saya tidak dapat berjumpa dengan ibu bapa saya dan adik-beradik saya di negeri Kedah lah. Dan dah hampir setahun lah saya tak dapat berjumpa.
Dan antara yang paling terkesan adalah bila mana anak saya yang baru dilahirkan ni belum sempat lagi untuk berjumpa, bersemuka secara terus, face to face dengan kedua ibu bapa saya lah. Itu antara benda yang saya rasa memang sangat memberi kesan emosi pada diri saya. Soalan C, apakah kesan pandemik COVID-19 kepada anak-anak encik, misalnya akademik, emosi, kesihatan, pergaulan dan lain-lain? Kesan COVID-19 kepada emosi anak saya rasa ini perkara yang belum saya alami lagi kerana anak saya baru, orang cakap masih baby, masih bayi, baru tak masuk 5 bulan lagi. Dan dari segi akademik semuanya belum bermula lagi untuk seorang bayi lah. Dan ini belum lagi saya rasa saya menghadapi lagi permasalahan ini. Soalan seterusnya, sejauh manakah pandemik COVID-19 ini memberi kesan terhadap hubungan keluarga, jiran tetangga dan masyarakat sekeliling? Kesan COVID-19 ni terhadap hubungan dengan ahli keluarga, jiran tetangga dan masyarakat sekeliling tu memang sangat-sangat terkesan. Perkara ni tak dapat dinafikan, dihadapi saya rasa hampir oleh semua masyarakat di dunia ini, terutamanya orang yang sangat akrab dengan keluarga lah. Dan antaranya di saya sendiri sangat terkesan. Dan apa yang saya boleh cakapkan, ke, sejauh mana kesan dia tu saya rasa membuatkan diri saya rasa agak stres lah, kerana tak dapat nak, orang cakap saya ni seorang yang suka bercakap, bersembang, berkawan, dan perkara itu dapat saya tak dapat nak lakukan je. Memang memberi sangat kesan tekanan kepada diri saya. Soalan F, adakah encik mendapat sokongan dari ahli keluarga terdekat dalam menghadapi COVID-19 ini? Hubungan dengan ahli keluarga macam saya dengan keluarga mentua tu mungkinlah agak lebih akrab kerana banyak spend masa bersama dalam rumah, terutamanya bila kami beberapa kali kena self quarantine di rumah kerana di kawasan kami red zone, jadi semua perlu dilakukan swab test dan self quarantine selama 2 minggu. Dan ini saya dah hadapi 2 kali, total saya 4 minggu self quarantine di rumah. Dan memang sedikit sebanyak orang cakap lebih akrab lah kerana sering berada bersama, menonton TV sama, bersembang bersama. Tapi dengan ahli keluarga saya sendiri, akrab tetapi tidak dapat berjumpa berseka muka lah, kerana kami saling berhubung hanya menggunakan video call, voice call. Sokongan daripada ahli keluarga terdekat tu alhamdulillah lah kita dapat dari segi orang cakap apa, sokongan moral, sokongan doa dan sebagainya. Kerana kita pun tak dapat nak mengharapkan sokongan yang dari segi macam mana kan. Kerana keadaan saya ni alhamdulillah saya tak ada terbeban sangat dengan hal-hal kewangan dan sebagainya. Tapi kerana saya agak bijaklah dalam mengurus kewangan saya, tidak terlampau boros, jadi ada simpanan jika berlakunya macam tak dapat berniaga, saya adalah saving untuk digunakan. So itu sedikit sebanyak tak memberi satu tekanan. Tapi dari segi moralnya alhamdulillah dapat juga sokongan moral daripada ahli keluarga dan sebagainya. Tapi kita tak boleh nak mengharapkan sokongan moral yang berlebihan, kerana dalam keadaan sekarang semua orang berada dalam keadaan moral yang tidak menentu lah. Dan ini terpulang pada diri kita macam mana untuk kita bawa dan kawal emosi kita. Soalan G, adakah jiran tetangga, ketua kampung atau pihak komuniti setempat memberi sebarang bentuk sokongan kepada encik? Berkenaan sokongan dari segi daripada jiran tetangga, ketua kampung atau pihak komuniti setempat ada memberi sokongan atau tidak, saya rasa sokongan dari segi macam bantuan daripada adun, memberi paket-paket makanan lah, bungkusan-bungkusan set makanan untuk
keluarga-keluarga yang di self quarantine yang tak dapat meneruskan aktiviti ekonomi, jadi kita dapat bantuan dari segi macam tu lah. Dan juga kita mendapat sokongan dari segi moral dengan bantuan daripada kerajaan, memberikan bantuan prihatin rakyat kepada golongan B40, bantuan sara hidup kepada golongan B40 dan M40. Itu sedikit sebanyak membantulah, tapi bukanlah orang cakap meringankan beban terlampau sangat, tapi adalah sedikit memberi bantuan. Seterusnya, sejauh manakah Encik merasakan pihak berwajib telah menjalankan peranannya dalam menangani pandemik COVID-19 ini? Berkenaan pihak berwajib menjalankan peranan dalam menangani pandemik COVID-19 ni, pada pandangan saya, pihak frontliner saya hormati dan saya rasa telah membuat usaha lebih baik usaha. Cuma saya agak terkilan dengan pihak kerajaan yang di mana seperti melengah-lengahkan saluran dan bantuan COVID vaksin, kerana mungkin pada pandangan saya untuk menjaga kedudukan politik masing-masing, dan disebabkan kelembapan kita untuk memberi vaksin kepada penduduk di Malaysia, ini telah memberi tekanan yang sangat banyak lah, terutamanya kepada golongan PKS macam saya lah, kerana kita berniaga mengharapkan keuntungan hari-hari, dan bila tak ada keuntungan kita memang terkesan. Soalan terakhir, pada pandangan Encik, apakah yang seharusnya dilakukan oleh individu, masyarakat dan pihak berwajib untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini? Pada pandangan saya, apakah yang kita perlu lakukan sebagai individu, masyarakat dan pihak berwajib untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni, sebagai seorang individu, kita perlulah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, pihak KKM, pihak MKN, dan terus cuba untuk kurangkan aktiviti luar sehingga keadaan pandemik dapat dikawal dengan baik. Dan dari segi masyarakat juga, itulah tindakan sewajarnya. Kita perlu mematuhi SOP, kita perlu percaya kepada usaha kerajaan untuk memvaksinkan setiap individu di negara ini, dan cuba kurangkan percaya dengan teori konspirasi yang disebarkan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, dan berfikir dengan waras dan percaya kepada segala keseruan kerajaan, dan dari segi halal atau haram tu kita telah mendapat keyakinan daripada Majlis Mufti di mana menyatakan vaksin itu halal. Jadi masyarakat tidak perlu takut dengan vaksin dan perlu berfikiran terbuka dan yakin. Peranan pihak berwajib dalam untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni, saya lihat dari segi pihak kerajaan lah. Pihak kerajaan perlu lebih terbuka, perlu lebih berfikir keselamatan rakyat, berfikir masalah ekonomi rakyat, terutamanya golongan B40, golongan rakyat marhian ini, dan cuba kurangkan aktiviti-aktiviti politik mereka, cuba kurangkan perebutan kuasa di antara mereka, fokus untuk kembalikan negara kita menjadi negara yang kosong jangkitan COVID-19, negara yang menjadi negara yang lebih maju dari segi ekonomi dan lebih maju dari segi sektor kesihatan jugalah. Dan kerajaan saya rasa perlu lebih terbuka untuk memberi tender membeli vaksin kepada lebih banyak syarikat-syarikat besar lah. Jangan terlampau mengharap kepada Pharma Niaga Berhad sahaja,
kerana jika mengharap kepada satu syarikat untuk menguruskan kemasukan dan pembelian vaksin ni, perkara ini akan sangat lambat. Ini telah kita lalui dan kita sangat terkesan dengannya. Perlu nak memohon secara online dengan websitenya yang lembab. Perkara ni sangat, saya rasa perkara yang kita tak perlu lalui. Tetapi kerana kerakusan politikus kita ni, rakyat terpaksa menanggung akibat dia. Jadi saya rasa pihak kerajaan fokus untuk menurunkan kadar jangkitan COVID-19, menurunkan lengkungan jangkitan dan faham perasaan emosi yang dihadapi oleh frontliner golongan marhain ini. Itulah saya punya pandangan. Terima kasih Encik Hafiz kerana memberi kerjasama dan meluangkan masa untuk menjawab beberapa soalan bagi menyiapkan tugasan saya.